Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal أو أظلم أو أظلم أو أجهل ويجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ومن قال قام أبواهما وأكلوني البراغيث ثنى الوصف وجمعه جمع السلامة. فقال قائمين أبواهما وقائمين آباؤهم وأجاز الجميع أن تجمع الصفة جمع التكسير إذا كان الاسم المرفوع جمعا فتقول مررت برجال قيام آباؤهم وبرجل قعود غلمانه ورأوا ذلك أحسن من الإفراد الذي هو أحسن من جمع التصحيح. Baik, kita berhenti di akhir syarah semalam sebelum masuk kepada qat'us sifah. Sebelum masuk kepada matan yang baru, kita berhenti pada akhir syarah. Kita sebut berkenaan dengan lughah akaluni al-baraghis. Jadi kita sebut semalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau na'at terbahagi kepada dua, na'at hakiki dan juga na'at sababi. Na'at hakiki, na'at ikut 4 daripada 10. 1 daripada alamat i'rab, rafa', nasab dan juga khafat. 1 daripada at-tadhkir dan juga ta'nis. 1 daripada ma'rifah dan juga nakirah. Dan 1 daripada ifrad, tasniyah dan juga jama'. Adapun kalau na'at tu na'at sababi, maka dia ikut 2 daripada 5. 1 daripada ma'rifah, nakirah, dan 1 daripada rafa', nasab dan khafat, dan 1 daripada alamat i'rab. Baik. Adapun muzakkar dan muannas, maka akan dilihat kepada isim marfu' selepas dia. Isim yang marfu' dengan sebab na'at tersebut, iaitu isim di depan itulah. Jadi kalau selepas dia tu muzakkar, dia kekal dalam keadaan muzakkar. Kalau selepas dia muannas, dia kekal dalam keadaan muannas. Dan kalau dia muannas, kita akan takniskan dia. Kemudian masalah ifrad, tasniyah, jamak, maka dia kekal dalam keadaan ifrad. Dia kekal dalam keadaan ifrad sebab hukum dia seperti hukum fa'il. Seolah-olah tempat tu fa'il. Kalau kita letak tempat tu fa'il, maka fa'il kekal dalam keadaan tasniyah, kekal dalam keadaan ifrad, sama ada fa'il dia mufrad ataupun musanna ataupun jama'. Adapun lughah akaluni al-baraghis, jadi lughah akaluni baraghis, terfaham? Yang maklum, lughah akaluni baraghis, kalau fa'il tu tasniyah, dia akan tasniyahkan. Kalau fa'il tu musanna, dia akan tasniyahkan. Kalau fa'il tu musanna, dia akan tasniyahkan fa'il. Faham? Kalau fa'il tu jamak, dia akan jamakkan. Dia akan jamakkan fa'il. Jadi pada na'at ni sama jugalah. Pada na'at dia kata wa man qala qama abawahuma wa akaluni al-baraghis sannal wasfa wa jama'ahu jam'as salamah. Jadi lughah akaluni al-baraghis ni, kalau dia punya isim selepas dia tu tasniyah, maka dia pun akan
isim selepas dia tu isim musanna, dia pun akan tasniahkan fa'il apa na'at tersebut. Kalau isim marfu' selepas dia tu jamak, dia pun akan jamakkan na'at tersebut. Jadilah qama abawahuma, sebab abawa kan isim musanna. Jadi dia akan tasniahkan qama. Al-Baraghis jamak. Jadi dia pun jamakkan dia akan jamakkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad na'at sebelum dia. Maka dia akan kata macam ni, faqala qaimaini abawahuma wa qaimina tu kalau dalam nuskah ni salah, qaimina abauhum. Marartu bi rajulaini qaimaini abawahuma. Marartu bi rijalin qaimina abauhum. Kemudian dia kata wa ajazal jami' an tujma'as sifatu jam'at taksir. Dan dia kata jami'un nuhah mengharuskan untuk dijamakkan sifat tersebut jamak taksir. Apabila isim yang marfu' tu jamak. Selepas na'at sababi tu, selepas na'at sababi itu isim marfu' tu jamak, maka jami'un nuhah mengharuskan dijamakkan na'at tu ataupun sifat tu jamak taksir. Dan mereka memandang, mereka melihat itu lebih elok, lebih ahsan daripada ifrad. Faham? Marartu birijalin qiyamin abauhum. Biasa yang kita ajak sebelum ni apa? Marartu birijalin qaimin abauhum dengan mufrad. Kan? Marartu birijalin qaimin abauhum. Sebab di sini hukum dia seperti fa'il. Tapi disebut dalam tu dia kata apa? Jami'un nuhah, dia kata ajaza an apa dia? Tujma'a as-sifah jam'a taksir. Marartu birijalin qiyamin jamak taksir. Dan mereka memandang dia jamak taksir di sini, kita jamakkan dengan jamak taksir lebih ahsan daripada mufrad. Dan mufrad lebih ahsan daripada jamak salamah. Itu jamak muzakkar salim. Marartu bi rijalin qaimina abauhum. Tapi syaratlah, iaitu kalau isim yang marfu' selepas dia tu jamak. Ni jamak aba. Kalau isim marfu' selepas sifat tu ataupun selepas na'at tu, iaitu qiyam ni marfu', maka ajazal jami' unuhah, dia mengharuskan untuk dijamakkan jamak taksir. Dan mereka memandang ini lebih ahsan daripada mufrad. Dan mufrad ni lebih ahsan daripada jamak muzakkar salim. Kalau isim selepas dia tu jamak. Faham? Kalau tasniah kalau tasniah, kalau isim selepas dia tasniah ataupun isim selepas dia mufrad, maka yang ni kekal dalam keadaan mufrad. Ni masalah kalau isim ni jamak. Isim marfu' selepas na'at tu jamak. Boleh faham? Jadi kalau ikut turutan jamak taksir, kemudian mufrad, lepas tu jamak muzakkar salim. Boleh?
Fataqulu marartu birijalin qiyamin aba'uhum wa birajulin qu'udin. Qu'ud tu jamak qa'id. Birajulin qu'udin ghilmanuhu, sebab ghilman jamak kepada ghulam. Wa ra'au dzalika ahsan. Itu sebut tadi wa ra'au dzalika ahsan minal ifrad. Mereka melihat yang demikian tu jamak taksir tu ahsan daripada ifrad. Allazi huwa, yang mana ifrad tersebut huwa tu, ifrad tu ahsan min jam'is tashih. Yang mana ifrad itu lebih elok daripada jamak tashih. Jadi turutannya jamak taksir, ifrad, mufrad dan juga jamak muzakkar salim. Tapi syarat isim isim marfu' tu jamak. Nampak kan? Baik. Habis. Masuk kepada matan yang baru. Qala al-musannif rahimahullah wa yajuzu qat'u sifatil ma'lumi mawsufuha haqiqatan aw iddi'aan raf'an bi takdiri huwa wa nasban bi takdiri a'ni aw amdahu aw adhummu aw arhamu. Ini pun salah satu yang barulah. Sebelum ni tak ada dalam Ajrumiyah masalah qat'u sifah. Ini kita qat'u sifah daripada mausuf. Maksudnya kita tidak ikutkan sifat ni dengan i'rab mausuf. Faham? Qat'us sifah. Tak susah pun. Dia baru tapi insya-Allah tak berat. Makna qat'us sifah anil mausuf huwa adamu itba'iha, yani adamu itba'iha itba'is sifah lahu lil mausuf. Adamu itba'is sifah lahu lil mausuf fil i'rab. Maksud qat'us sifah daripada mausuf, kita memutuskan sifat tu daripada mausuf. Maksud dia kita tidak ikutkan sifat akan mausuf pada i'rab. Sebab hukum na'at dia ikut man'ud, dia ikut mausuf dia. Contohnya jaa zaidun al-akilu. Jadi al-akil dia ikut mausuf dia Zaid. Faham tak? Jaa Zaidun al-akilu. Ra'aitu Zaidan al-akila. Dia ikut mausuf dia Zaid. Marartu bi Zaidin al-akili. Baik. Qat'us sifah dia tidak ikut mausuf. Sifah tidak ikut mausuf. Sini jaa Zaidun al-akilu. Kita boleh baca al-akila. Faham? Ra'aitu Zaidan al-akili. Kita boleh baca al-akilu tanpa kita ikut i'rab
mausuf. I'rab mausuf rafa'. Di sini nasab. I'rab mausuf nasab. Di sini kita baca rafa' al-akilu. Di sini i'rab mausuf rafa', kita baca nasab. Marartu bi Zaidin al-akili. Ini kita ikutkan sifat akan mausuf. Lepas tu qat'un sifah kita tak ikut. Kita baca al-akilu, al-akila. Apa takdir dia? Itu dia ajak dalam matan tu. Takdir dia bitakdiri huwa. Maksud dia jaa Zaidun al-akilu. Takdir dia apa? Huwa al-akilu. Jadi mubtada dia jadi khabar bagi mubtada yang mahzuf. Dia jadi khabar bagi mubtada yang mahzuf. Bukan. Ni yang ni. Sini al-akila. Takdir dia a'ni al-akila. Faham? A'ni al-akila. Ataupun amdahu al-akila. Dia masuk jadi maf'ulun bih bagi fi'il yang mahzuf. Kalau kat sini ra'aitu Zaidun al-akila, maknanya kita ikutkan sifat ni akan mausuf. Tapi kalau kita baca al-akilu, maksudnya kita jadikan dia khabar bagi mubtada yang mahzuf. Huwa al-akilu. Sini marartu bi Zaidin al-akili. Bila kita baca al-akilu, maknanya kita qat'un sifah. Kita jadikan dia khabar bagi mubtada yang mahzuf. Marartu bi rajulin huwal akilu. Ataupun kita jadi dia mansub, kita jadikan dia maf'ulun bih bagi fi'il yang mahzuf. Marartu bi rajulin a'ni al-akila, atau marartu bi rajulin amdahu al-akila. Boleh faham? Sebab tu dalam Bismillahirrahmanirrahim boleh 9 i'rab. Dia akan sebutlah tentang ni qat'un sifah. Bismillahi lafzul jalalah makhfud. Bismillahi, lepas tu ar-rahmanu ar-rahimu. Bismillahi ar-rahmani ar-rahimi. Itu ikut Bismillahi ar-rahmana ar-rahima. Faham tak? Lepas tu ada lagi dia punya jalan-jalan yang lain. Jadi di situ boleh 9. Itu maksud qat'un sifah. Itu jelah. Qala al-musannif rahimahullah, tapi ada syarat dah, dia sebut wa yajuzu qat'u sifatil ma'lum. Wa yajuzu qat'u sifatil ma'lumi mausufuha. Faham? Bismillah. Maknanya harus memutuskan sifah yang maklum mausuf dia. Mausuf tu mesti maklum. Di sini Zaidun maklum. Dia maklum kalau tidak ada sifat, mausuf dia maklum. Itu syarat dia. Kalau tidak ada sifat, mausufnya maklum. Dia muayyan, dia kena pada orang yang tertentu, diketahui. Adapun kalau Zaid ramai, lepas tu kita nak qat'un sifah, itu tak boleh. Sebab apa? Sebab tak maklum. Boleh faham? Kalau bismillah lafzul jalalah, itu maklum. Faham tak? A'rafun ma'arif. Jadi kita nak qat'un sifah, boleh. Itu syarat dia. Syarat dia an yakunal mausuf, yakni makluman biduni as-sifah. Kalau sifat ni tak ada, mausuf ni memang maklum. Faham? Itulah syarat dia, an yakunal mausuf makluman biduni sifah. Wa yajuzu qat'u sifatil ma'lumi mausufuha. Nah, ini pun naat apa ni?
Nak apa Zimi? Nak sababi. Qat'u sifah al-ma'lum. Faham? Sebab tu dia bukan al-ma'lumah. Sebab mausuf muzakkar. Faham? Kat mausuf tu pula ada dhamir yang kembali kepada sifat. Seolah nak cakap yajuzu qat'u sifah allati yu'lamu mausufuha. Faham? Yajuzu qat'u sifah allati yu'lamu mausufuha. Tapi dia buat macam ni, wa yajuzu qat'u sifatil ma'lumi mausufuha. Jadi mausuf tu kita i'rab dia jadi apa? Naib fa'il bagi maklum. Sebab maklum isim maf'ul. Haqiqatan aw iddi'aan. Secara hakikat sifat apa ni yang qat'u sifat yang maklum mausuf dia tu secara hakikat memang maklum secara hakikat ataupun secara dakwaan sahaja. Ataupun secara dakwaan seperti mana yang disebut oleh Sibawayh, nanti kita akan tengok di akhir syarah. Raf'an bi takdiri huwa wa nasban bi takdiri a'ni au amdahu au azum au arham. Dia maklum tu pada hakikat memang dia maklum betul, ataupun dia maklum tu secara dakwa sahaja. Dia secara dakwa tetapi dia apa ni di yunazzalu manzilatal maklum. Dia di apa panggil? Ditempatkan ataupun di kerana seolah kita tempatkan dia tu seolah-olah tempat maklum. Sekejap. Okey. Raf'an bi takdiri huwa, rafa' dengan takdirkan huwa, nasab dengan takdirkan a'ni atau amdah atau azum atau arham. Jadi a'ni itu tempat kita nak taudih. Faham? Amdahu tempat kita nak madah, tempat kita nak puji. Faham? Sebab tu dekat alhamdulillahi bismillahirrahmanirrahim boleh baca bismillahirrahmanirrahim. Takdir dia apa? Amdah. Sebab tu kita datangkan sifat yang baik. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Ataupun kita kata Zaidun jaa Zaidun al-alima. Faham? Jaa Zaidun al-alima ataupun jaa Zaidun al-karima. Tapi kalau nak cela, kita akan takdir azum. Faham? Jaa Zaidun apa dia? Dia apa ni al-mal'un ke ataupun sifat-sifat yang buruk lah. Jadi kita akan takdirkan azum. Kalau nak minta belas kasihan tu kita takdir arham. Jaa Zaidun al-miskina. Jadi arham al-miskina. Idza kana al-mawsufu ma'luman biduni sifah. Apabila mausuf itu maklum diketahui dengan ketiadaan sifat, jadzalaka fi sifati al-itba'u wal qat'u. Harus bagi kamu pada sifat tu untuk itba', mana kita itba'kan sifat tu akan mausuf pada i'rab ataupun qata'. Maknanya tidak itba'. Misalu zalika fi sifatil madhi
Misal yang demikian pada sifat al-madhi, sifat yang dipuji lah. Alhamdulillahil hamidu. Alhamdulillahi alhamidu. Ajaza fihi Sibawayh al-jarra 'ala al-itba' wan nasba bi takdiri amdah wa raf'a bi takdiri huwa. Boleh tiga-tiga. Alhamdulillahil hamidi itu itba'. Alhamdulillahil hamida itu takdir amdah. Alhamdulillahil hamidu itu takdir huwa al-hamidu. Jadi ajaza Sibawayh ketiga-tiga. Wa qala, dan kata Sibawayh, sami'na ba'dal Arab yaqul, kami mendengar sebagian Arab berkata, alhamdulillahi rabbil alamin bin nasbi. Fasa'altu anha Yunus, maka aku pun bertanyalah berkaitan dengan ayat tu akan Yunus, guru dia. Faza'ama, dan guru dia Yunus ni za'ama, mendakwa bahwasanya itu adalah Arabiah. Dia kata apa tu Arabiah? Fasihah, tak ada apa. Faza'ama annaha Arabiyatun. Misaluhu fi sifati dham wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Kalau ikut wa imra'atu hammalatul hatab. Faham? Qara al-jumhur bil raf'i 'ala al-itba'. Jadi jumhur baca dengan rafa' hammalatu, wa qara'a Asim bin nasbi 'ala dzam. Adapun Asim dibaca dengan nasab ala dzam. Di atas takdirkan cela, azummu hammalatal hatab. Jadi qiraat kita hammalata al-hatab kan. Wa misaluhu fi sifati tarahum marartu bi Zaidin al-miski. Ni boleh tiga. Al-miskini ala al-itba', al-miskina ala takdir arham, al-miskinu ala takdir. Jadi huwa al-miskinu. Kalau al-miskina jadi maf'ulun bihi bagi fa'il yang mahzuf. Kalau al-miskinu jadi khabar bagi mubtada' yang mahzuf. Yaju fihi al-khafdu 'ala al-itba' wa raf'u bi taqdiri huwa wa nasbu bi taqdiri arham. Wa misaluhu fi sifatil idah. Kalau idah kita takdirkan a'ni. Wa misaluhu fi sifatil idah. Maratu bi Zaidin at-tajiri, at-tajira, at-tajiru. Boleh tiga-tiga. Yajuzu fihi al-khafdu 'ala al-itba'. Kalau at-tajiri itba', wa raf'u bi taqdiri huwa wa nasbu bi taqdiri a'ni. Sebab a'ni tu kita nak menjelaskan lagi, kita nak menjelaskan, kita nak idahkan. Sebab tu dalam dalam kitab ya'ni dia nak jelaskan lagi apa yang disebut sebelum tu. Wala farqa fi jawazil qat'i baina an yakuna mausuh ma'luman haqiqatan aw ida'an. Ini yang nak sebut tadilah. Dan tidak ada beza pada keharusan memutuskan sifat daripada mausuh dia tu, tidak ada beza antara mausuh tu maklum pada hakikat ataupun pada iddia', pada dakwaan. Fal awal masyhur. Yang pertama tu mausuh tu maklum tu masyhur. Wa qad zakarna amsilatahu, kami dah sebutkan misal-misalnya. Wasani nassa alaihi Sibawayh fi kitabih. Jadi yang kedua telah menaskan atasnya oleh Sibawayh pada dalam kitab dia. Faqala wa qad yajuzu, ini Sibawayh sebut dalam kitab dia, wa qad yajuzu an taqul marartu bi qaumika al-kiramu al-kirama. Al-kirama ay amdahu al-kirama. Al-kiramu kita takdirkan hum al-kiramu ataupun huwa, takdir lafaz kaum, lafaz dia mufrad tapi makna dia jamak, al-kiramu. Ya'ni bin nasbi au bi raf'i, itu dengan nasab ataupun dengan rafa'. Idza ja'altal mukhataba, apabila kamu
apa jadikan mukhatab tu ka'annahu qad arafahum. Apabila kamu jadikan mukhatab tu seolah-olah dia telah mengetahui akan kaum, mengetahui akan mereka, itu kaum tersebut. Summa qala, maknanya idza ja'altal mukhatab ka'annahu qad arafahum, lepas tu wa nazzaltahum hadhihi al manzilah wa in kana lam ya'rifhum. Maknanya ni maksud iddia. Maknanya dia jadikan mukhatab tu seolah-olah dia tahu, dia kenal kaum tu, dia kenal kaum tersebut, lepas tu dia jadikan mereka ni hadhil manzilah, pada apa ni, dia macam mana nak tulis nazala dia apa dia, anda ingat dulu ni tapi dia tak main lah ni, terjemah saya dulu lah. Bismillah. Apa dia? Dia meletakkan ataupun menempatkan mereka ni, okey, bolehlah meletakkan, yang penting nak bagi faham tu. Dia meletakkan mereka ni pada kedudukan ni, pada kedudukan yang maklum di sisi mukhatab. Wa in kana lam ya'rifhum. Wa in kana lam ya'rifhum. Dan jika mukhatab tu tak mengetahui pun mereka tersebut. Tiba-tiba dia kata maratu biqaumika al-kirama al-kiramu. Sedangkan syarat dia tak sebut. Syarat dia mestilah mausuf tu maklum tanpa ada sifah. Itu maksud iddia. Habis. Mana? Ambil kitab tu sekali. Muhammad. Bismillah. Lagi. Baik, habis perbicaraan na'at. Masuk perbicaraan tabi' yang kedua, at-taukid. At-taukid ataupun at-ta'kid ataupun at-ta'kid. Tiga-tiga betul. Qala al-musannif rahimahullah wa huwa imma wat-taukidu wa huwa imma lafziyyun nahu akhaka innaman la akhalah ataki lahikunah bisil bisi allahikunah bisi wa nahwu la abuhu bihubbin bathnata innaha wa laysa minhu dakka saffan saffa. Baik. At-taukid lughatan
dengan mana at-taqwiyah. Pada lughah dengan mana at-taqwiyah, menguatkan. Pada istilah dia terbahagi kepada dua, lafzi dan juga maknawi. Lafzi dan juga maknawi. Pada istilah terbagi kepada dua, lafzi dan juga maknawi. Taukid lafzi, i'adatu al-lafzi bi nafsihi atau bi muradifihi. Taukid lafzi kita mengulangkan lafaz tu sendiri ataupun kita mengulangkan lafaz yang sama makna. Kita mengulangkan lafaz yang sama makna dengan sebelum tu. Maknawi at-tabi'u alladhi yarfa'u ihtimal as-sahwi aw at-tawassu' fil masbu'. At-tabi' alladhi yarfa'u ihtimal as-sahwi aw at-tawassu' fil matbu'. Baik. Taukid lafzi iaitu mengulangkan lafaz bi nafsihi. Maksudnya kita mengulangkan lafaz itu sendiri. Contohnya na'am. Yang kedua tu takkid bagi yang pertama. Na'am, mengulangkan lafaz bi nafsi, lafaz yang sama, ataupun bi muradifihi. Na'am, ajal. Jadi ajal dengan mana? Na'am. Dia muradif dengan na'am. Kita i'adatul lafzi bi nafsihi atau bi muradifihi. Itu mengulangkan lafaz dengan lafaz yang sama. Kita mengulangkan lafaz yang pertama dengan lafaz yang sama, ataupun mengulangkan lafaz dengan lafaz yang sama makna. Na'am, ja'a Zaidun. Ataupun na'am, ja'a ata Zaidun. Ataupun la. Kadang kita pun sebut juga dua kali. Kan? La. Kita sebut dua kali. Jadi itu takkid ataupun taukid. Jadi semua tu dinamakan taukid lafzi. Sama ada huruf ataupun fa'il ataupun isim. Isim contoh apa? Na'am ini huruf apa ni? La. Contoh isim apa? Akhaka dalam tu. Akhaka. Ataupun
Zaidun Zaidun. Tengoklah, yang penting dia ulang 2 kali. Sama ada Muhammad Sayyidina Muhammad lafaz yang sama ataupun lafaz yang seerti. Baik. Cuma sekarang ni dalam matan ni dia nak terangkan taukid lafzi. Dia nak bicarakan taukid lafzi. Baik. Wa taukidu, jelas ni kan? Mudah kan? Wa taukidu imma wa huwa imma lafzi nahu akhaka. Ini contoh isim. Inna man la akhalahu. Ataki. Ini contoh fa'il. Allahikunah bisi. Itu pun sama juga ni, taukid jumlah. Jumlah yang kedua mentaukidkan jumlah yang pertama. Wa nahu la, ini contoh huruf. Dia berlaku pada fa'il, isim dan juga huruf. La abuhu bihubbi basnata innaha. Lepas tu walaysa minhu dakka soffan soffa. Yani laisa minat taukid dakka. Ayat dia apa? Wa idza dukkatil ardu dakka. Jadi dakkan yang kedua bukannya taukid bagi dakkan yang pertama. Begitu juga wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Bukannya soffan yang kedua taukid bagi soff yang pertama. Bukan. Tapi di sini hal. Faham tak? Dakkan di sini hal, soffan juga hal. Ni faham? Sebab maksud dia apa? Dakkan ba'da dakin. Iza dukkatil ardu dakka. Kalau tengok terjemahan pun dia sebut apabila bumi digoncangkan berturut-turut. Maknanya digoncangkan satu goncangan selepas satu goncangan. Sehingga habis rata gunung ganang. Sama semua. Faham? Iza dukkatil ardu dakkan. Kalau kita tengok dalam terjemahan pun dia sebut berturut-turut, maknanya satu goncangan selepas satu goncangan. Dalam tafsir sebut dakkan ba'da dakin. Begitu juga wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Maknanya malaikat datang dalam keadaan berbaris-baris. Maksud dia apa? Soffan ba'da soffin. Tapi kalau wajaa rabbuka wal malaku soffan, tak fahamlah macam kita faham tadi, faham tak? Sebab ni nak bagi tahu soft. Macam kita sebut Rattabtul kitab baban. Maksudnya satu bab selepas satu bab. Faham kan? Qara'tul kitab baban. Maksudnya aku baca kitab satu bab selepas satu bab. Bukan nak bagi tahu aku baca satu bab ah. Faham tak? Dia bagi tahu baban. Jadi di situ bukan taukid tapi hal. Aku cakap tu dia kata nanti khilafan li katsirin minan nahwiyyin. Nanti kita tengoklah syarah. Asani minat tawabi', kata syarah rahimahullah, yang kedua daripada tawabi' at-taukid wa yuqadu fihi aidan at-ta'kid bil hamzi wa ibdaliha, dan dengan ibdal menukarkan hamzah tu jadi alif. At-ta'kid. Faham? Ataupun tukar hamzah tu dengan alif jadi at-ta'kid. Alal qiyas fi nahwi fa'sin wa ra'sin. Wa huwa darban. Lafziyun wa ma'nawiyyun. Jadi wa huwa at-taukid itu darban, ada dua, lafzi dan juga maknawi. Wal kalamul an fil lafzi, dan perbicaraan sekarang ni pada taukid lafzi. Wa huwa taukid lafzi i'adatul awal bi ainihi sawa'un kana isman au fi'lan au harfan. Iaitu mengulangkan yang pertama, maksudnya mengulangkan lafaz yang pertama dengan lafaz yang sama bi ainihi. Itu maksud dia i'adatul lafzi bi nafsihi, mengulangkan lafaz, iaitu lafaz yang bersama dengan lafaz yang sama.
ataupun mengulangkan lafaz yang pertama dengan lafaz yang serupa bi muradifihi. Sawa'un kana al-lafzu al-awwal tu i'adatul awal bi aini, sawa'un kana isman sama ada isim, atau seperti kata penyair akhaka innamal la akhalahu kasa'in ilal haija bi ghairi silahi. Syair kita ka akhaka wa intisabu akhaka al-awwal bi idmar ihfaz au ilzam au nahwihima. Jadi disebut akhaka tu, antum tengok i'rab lah bawah tu. Maknanya dia kata dinasabkan akhaka yang pertama tu nasab, nang panggil apa, nasab dinasabkan dengan fi'il yang mahzuf bi idmari ihfaz, dengan diidmarkan, terjemah macam mana, ataupun dengan ditakdirkan fi'il dia ihfaz ataupun ilzam ataupun seumpama keduanya lah. Tengok pada makna. Wasani ta'kidun lahu, dan akhaka yang kedua tu takkid bagi akhaka yang pertama. Au fi'lan, itu ataf pada sawa'un kana isman au fi'lan. Ka qaulihi fa aina ila aina najatu bi baghlati ataki lahiku nahbisih bisi. Syahid kita dekat ataki itu fa'il. Ada ihbis fa'il juga tu, tapi dia jumlah. Jadi satu jumlah dah kat situ. Ihbis. Dan ihbis yang pertama mentakkidkan ihbis yang kedua. Wa taqdirul bait. Takdir bait syair ni. Fa aina tadhhabu ila aina najatu bi baghlati. Itu takdir lah. Tapi cuma dalam tu dia ada hazaf. Fa aina ila aina an-najatu bi baghlati. Fa hadafa al-fi'la al-amil fi aina al-awwal. Maka syair ni menghazafkan fi'il yang beramal pada aina yang pertama. Tazhab tu. Fa aina tazhab. Faham? Wa karrara al-fi'la, dan dia mengulang-ulangkan fi'il wal maf'ul, dan maf'ul, kurang mengulangkan fi'il dan maf'ul fi qauli ataki. Faham kan? Dihazahkan fi'il yang beramal pada aina al-awwal. Aina tazhabu. Ila aina an-najatu bi baghlati. Jadi aina tazhabu, amil yang beramal pada aina ni, tazhabu ni. Jadi dia hazahkan tazhabu ni. Mana? Dihazahkan tazhabu. Maknanya aina tu muta'alliqun dengan tazhabu. Tu kita cakap aina aina tadhhab ataupun aina tusafir, maka aina ni dia akan muta'alliqun dengan tadhhabu. Begitu juga kita kata aina Zaidun. Aina muta'alliqun dengan apa? Kita i'rab aina jadi? Khabar Zaidun. Aina jadi khabar muqaddam, Zaidun mubtada muakhar.
Sebab aina dia kata apa ni, isim istifham. Isim istifham lahu as-sadarah. Faham tak? Memang dia kena duduk depan. Okey, jadi aina dia muta'alliqun dengan apa? Muta'alliqun dengan mahzuf. Mahzuf tu khabar naknya. Faham? Kalau aina selepas dia fa'il, maknanya aina tu dia muta'alliqun dengan fa'il selepas dia. Tapi kalau selepas dia isim, dia muta'alliqun dengan mahzuf, yang mahzuf tu sebenarnya khabar. Faham kan? Kalau bahasa kita, kalau kita terbalikkan, Zaidun kainun aina. Zaidun kainun aina. Zaid apa ni, ada ia di mana? Faham tak? Kalau cakap skema sikit. Zaidun ada ia di mana? Tapi cara cakap bahasa aina huwa, sebab aina tu mesti duduk di depan. Faham tak? Dia isim istifham lahu as-sadarah. Dia kena duduk depan. Cuma bahasa kita cakap kadang-kadang tak sebut macam tu. Zaid man. Ataupun Zaid ain. Dan ain duduk belakang, tapi kalau ikut kaedah salah. Cuma cara bercakap tak ikut kaedah pun. Faham tak? Jadi fahadzafal fi'lal amil fi ainal awal. Aina yang pertama tu, dia menghazafkan fi'il yang beramal pada aina. Hak tu tazhabu tu. Sebab tu dia takdirkan aina tazhabu ila aina najatu bi baghlati. Di situ ataka. Dia kena tengok ni ya. Nak tengok dia punya mukhatab dia siapa. Baik. Itu maksud dia fahadzafal fi'l al-amil fi aina al-awwal wa karrara al-fi'l al-maf'ul fi qawlihi ataki. Adapun ila aina tu, itu dia muta'alliqun bi mahzuf. Faham tak? Muta'alliqun ila aina yang kedua tu, itu muta'alliqun bi mahzuf. Macam tadi dah nak cakap aina zaidun. Jadi aina tu dia muta'alliqun bi mahzuf tu jadi khabar. Tapi kalau aina tadhhabu selepas ada fa'il, maka dia muta'alliq dengan fa'il tu. Dengan fa'il selepas dia. Sebab tu dalam dalam bab bawah tu, dalam i'rab pun kata ila aina jarun wa majrur muta'alliqun bi mahdzuf khabar muqaddam. Najah mubtada muakhkhar. Faham? Jadi muta'alliqun bi mahdzuf tu yang jadi khabar. Sebab tu kalau kita kata aina zaidun mubtada, aina tu muta'alliqun bi mahdzuf tu khabar.
Faham? Mahzuf tu khabar. Kemudian wa karrara al-fi'la wal maf'ul. Kemudian al-asyair ni mengulangkan fa'il dan juga maf'ul pada katanya ataki ataki. Kan di situ ada fa'il dan ada maf'ul. Fa'il disebut lagi fa'il lahikun. Sebab tu dia kata mengulangkan fa'il dan maf'ul. Wallahikuna fa'ilun bi atakil awal. Lahikun fa'il bagi ataki yang pertama, bukan yang kedua. Wala fa'ila lisani, dan tidak ada fa'il bagi yang kedua. Lainlah kalau sebelum tu dah disebut dah disebut dah isim sebelum tu. Lepas tu fa'il tu dhamir mustatir. Faham tak? Tapi sekarang ni fa'il dia kat depan. Faham tak? Fa'il dia bukan dhamir mustatir, fa'il dia isim zahir. Jadi dalam kalimah ataki tak ada fa'il dalam tu. Sebab fa'il dia isim zahir. Sebab tu dia kata wala fa'ila lisani. Li'annahu innama dzukira litakid, kerana ataki yang kedua tu hanya saja disebut untuk mentakkidkan yang pertama. La liyusnada ila syai'in, bukan untuk diisnadkan kepadanya sesuatu. Faham? Bukan untuk diisnadkan kepada sesuatu. Bukan kita nak isnadkan ataki yang kedua tu kepada lahikun. Faham tak? Sekarang ni yang kita nak isnad yang mana? Yang pertama tu. Kita isnadkan al-ityan tu kepada al-lahikun. Wa qila innahu fa'ilun bihima ma'an. Qil kata al-lahikun tu fa'il bagi kedua-duanya sekali. Wa dzalika, yang demikian itu kaunuhu fa'ilan bihima tu kerana kedua-duanya lamma tahada lafzan, tak kala mereka tu sama pada lafaz, ittahada bersuatu pada lafaz dan juga pada makna, bersuatu pada lafaz dan juga makna, nuzila manzilatal kalimatil wahidah, maka nuzila ditanzilkan, dijadikan kedua-duanya tu seolah-olah kita kata kedudukan kalimah yang satu. Wakila innama tanaza'a qaulahu. Ki lagi innama tanaza'a ataki yang pertama dan ataki yang kedua, mereka tu tanazu' akan qaulahu, akan perkataannya al-lahikun. Pakat duk berebut lahikun tu. Bab tanazu' itu kan. Walau kana kadzalika, kalaulah macam tu perkaranya tanazu' tu. Kalaulah walau kana al-amru kadzalika, ani kama qila, kalaulah perkara tu seperti mana dikatakan, lazima an yudmara fi ahadihima, lazim bahawa didomirkan, ada domir pada salah satu daripada kedua-duanya. Faham tak? Fakana yaqulu, kan Azmi dalam tu apa? Fakana yaqulu atau ki ataki ala i'malil awal kan i'mal lisani. Sani kan? Sani. Yang dalam biru ni tu nampak betul. Sebab i'malil awal memang iskal. Tapi dalam ta'liq betul. Ala i'mali as-sani. Sebab i'mal awal tak sah. Ataki al-lahikuna. Kalau bab tanazu' tak ada khilaf, boleh kita ikmalkan yang pertama atau ikmalkan yang kedua. Yang kita mengaji itu. Cuma khilafnya mana lebih rajih. Kita ikmalkan yang pertama ke ataupun ikmal
yang kedua. Basriyun amalkan yang mana? Yang kedua, liqurbihi, kerana dekat. Lepas tu Kufiyun amalkan yang pertama, lisabqihi, sebab dia datang dulu. Kan? Kemudian Al-Basriyun, dia kalau dia amalkan yang pertama, tapi dia akan datangkan apa? Domain rafa' pada, kalau ini ada domain rafa', maka akan zahir domain rafa' tu. Domain rafa' tak boleh nak hazaf sebab dia umdah. Tapi kalau domain nasab ataupun khafat, itu dihazafkan. Jadi kalau ikmal yang pertama, yang kedua, ataki lahikun, kalau kata ni bab tanazuk, maka akan jadi atauki, kita akan datangkan domair atauki ataki allahikuna. Tapi dalam tu ataki. Kalau kita ikmalkan yang pertama pula, ikut pendapat Kufiyin, apa akan jadi? Ataki atauki. Faham? Ataki atauki allahikuna. Tapi kita tengok dua-dua tak ada. Sebab tu dakwa kata ni tanazuk ghairu sahih. Faham tak? Dua-dua sekali. Maknanya kalau atas pandangan Basriyun ataupun Kufiyun. Sebab kalau kata Basriyun dia amalkan yang kedua, mesti yang pertama akan jadi atauki. Kalau kata Kufiyun dia amalkan yang pertama, yang kedua mesti jadi atauki. Tapi dua-dua sama. Sebab tu dalam tu dia kata wa hadza ghairu sahih. Kat syahid tu asyahidu fihi ataki lahikun wa qawlu ihbisi fa inna fi kulli minal ibaratain ta'kidan lil lafziyan. Fa amal ula fa inna ataki saniyah dzukirat ta'kidan lil ula wala fa'ila lisaniyah. Wa minan nuhah man za'ama anna qawlahu allahikun tanaza'ahu kullun minal amilain wa hadza ghairu sahih lianna bab at-tanazu' yaqtadi an ya'mala ahadul amilain fil ma'mulil madhkur wa an yudmar fil muhmalil ma'mul. Fakana yuqalu ala i'malil awal ataki atauki lahikuna. Ni kalau kita i'malkan yang pertama. Wa ala i'malis sani atauki ataki lahikuna. Falamma lam yakul ahadun hadzaini ta'birain tabayyana annahu lam yajri ala sananit tanazu'. Nak kata tanazu' tak boleh. Jadi perbetul sikit situ dalam syarah tu fakana yaqul atauki ataki ala i'malis tsani, kana i'malil awal. Wa qawluhu ihbisi takrirun lil jumlah. Sebab ihbis dalam tu ada dhamir mustatir wujuban takdiru anta. Faham? Dia jadi satu jumlah. Ihbis sekali lagi kita ulang, maka dia jumlah yang kedua mentakkidkan jumlah yang pertama. Lianna ad-dhamir fil mustatir fil fi'li fi quwwatil malfudhi bihi aw harfan. Atah pada fa'il tadi aw harfan. Isman aw fi'lan aw harfan, atah pada isim tu. Ka qaulihi la abuhu bihubbi bathnata innaha akhadhat alayya mawathiqan wa uhuda. Cuma bawah tu disebut yang sawabnya bukan basnah tapi azzah. Itu wa dzikru basnah fihi sahwun. Sebab ni dia kata hadzal ba' yusa ila Jamil bin Abdullah bin Ma'mar Uzri ke Azri, nak tak pasti. Wa inna wasawa annahu likusayyir Azzah. Kusai ni nama orang, dia minat sangat dekat Azzah tu. Pada nisbahkan kepada dia lah Kusayyir Azzah.
Walai syahid dia dekat la tu lah. La abuhu bihubbi basnata innaha akhadat alayya mawathiqan wa uhuda. Makna baik tengoklah dalam tu kat bawah. Baik, walaisa min ta'kid ismi qauluhu ta'ala kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Bukanlah daripada takkid isim tu firman Allah Taala kalla sampailah saffan saffa. Khilafan aku kata ni aku mukhalafah akan ramai daripada nahwiyin. Kerana apa? Li'annahu jaa fi tafsir. Kenapa dia kata ni bukan daripada takkid isim? Sebab dakan kan isim kan, dia kata takkid isim, maknanya bukan dari takkid lah. Dakan yang pertama bukan takkid pada isim yang kedua. Sofan yang kedua bukan dakan yang kedua bukan takkid bagi isim yang pertama tu, dan sofan yang kedua bukan takkid bagi isim yang pertama sofan tu. Kerana li'annahu ja'a fi tafsir anna ma'nahu makna qaulahu ta'ala ni, makna qaulihi ta'ala ni dakan ba'da dakin. Faham? Dakan ba'da dakin wa anna dakka kurrira alaiha, kurrira ala al-ard hatta sarat haba'an munbatha. Karena makna dia dakan apabila digoncangkan bumi itu satu goncangan selepas satu goncangan. Anda sebut tadi dalam terjemahan disebut apabila bumi digoncangkan berturut-turut. Maksudnya berturut-turut bukan sekali. Faham? Digoncangkan selepas satu goncangan sehinggalah jadi habaan mansura. Apa habaan mansura? Debu-debu yang berterbangan. Jadi debu-debu yang berterbangan. Maknanya betul kurrira alaiha. Kurrira dak, diulang-ulang dak. Goncangan tu alal ard. Sehinggalah jadi debu-debu yang berterbangan. Wa anna makna saffan saffa, dan makna saffan saffa an tanzilu malaikatu kulli sama. Bahwasanya turun malaikat tiap-tiap langit. Fayastaffuna, dan mereka berbaris saffan ba'da saffin, baris selepas satu baris. Itu makna dia. Saffan ba'da saffin muhdikina bil jinni wal ins, ai muhitina mengelilingi, muhitin mengelilingi kan, mengelilingi jin dan juga ins manusia. Apa makna lain? Cuba tengok balik muhdikin. Cuba tengok balik cari balik muhdikin bil jinsi wal insi. Baik. Nak bagi taunya maksud dia yastaffuna saffan ba'da saffin, itu makna dia. Wa ala hadha tafsir falaysa sani fihi ta'kidan lil awwal. Maka atas tafsir ini yang kedua bukan pada firman Allah Taala ni bukanlah taukid bagi yang pertama. Balil murad bihi at-takrir. Bahkan yang maksud al-murad bihi bi qaulihi ta'ala ni at-takrir berulang-ulang. Faham? Dia jadi hal. Kama yuqal allamtuhu al-hisaba baban. Aku ajak dia hisab satu bab. Yani baban ba'da babin. Wa kadzalika laisa min ta'kidil jumlah qaulul muadzin Allahu akbar. Begitu juga bukan daripada takkid jumlah perkataan muadzin Allahu akbar. Aku cakap ni khilafan li Ibni Jinni. Aku mukhalafahkan Ibni Jinni. Li'anna sani, karena Allahu akbar yang kedua tu lam yu'ta bihi li ta'kidil awal. Karena yang kedua Allahu akbar yang kedua bukanlah tidak didatangkan dia untuk mentakkidkan Allahu akbar yang pertama. Faham tak? Bal li insya'i takbir insani, bahkan untuk meninsya' menjadikan takbir yang kedua. Sebab murad daripada Allahu akbar ni nak insya'. Faham?
bi khilafi qawlihi qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah, bersalahan perkataan muadzin ataupun perkataan muqimis shalah, qad qamatis salatu, qad qamatis salatu. Fa innal jumlata tsaniyata, maka sungguhnya jumlah yang kedua, qad qamatis shalah yang kedua, khabarun sanin, merupakan khabar yang kedua, bukan khabar dengan makna istilah ni, khabar. Khabar yang kedua, ji'a bihi, didatangkan dengan khabar yang kedua, li ta'kidil khabari awal, untuk takkid dengan khabar yang pertama. Ini qad qamatis shalah didatangkan untuk mentakkidkan qad qamatis shalah yang pertama. Maksud khabar sini bukan mubtada khabar tu, bukan khabar dengan makna istilah nahwu ni, khabar yang kita faham ni lah. Apa ni, qad qamatis shalah. Mafhum? Ada sebut apa-apa situ? Tak ada apa? Dia tak ada talik apa? Okay. Faham? Dia faham kan? Jadi Allahu Akbar pada qaul muazzin itu bukan nak takkid. Faham? Sebab situ tak berhajat kepada takkid. Berbeza dengan qad qamatis shalah. Faham tak? Kita tengah duduk elok-elok, tiba-tiba qad qamatis salatu, qad qamatis salatu. Jadi kita nak takkidkan yang solat tu hampir-hampir didirikan. Qad qamatis shalah kita takkidkan pada ketika tu. Tapi Allahu Akbar waktu tu nak insya. Faham? Tengok keadaan lah. Kalau orang tu tak mukhatab kita tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kata tak yakin, maka di situ boleh kita takkidkan. Kita kata takkid Allahu Akbar. Faham? Tapi waktu tu bukan insya' pada ketika tu. Kalau sini dia kata bal li insya'i takbirin sanin. Dia cakap apa ni tu? Senyap ah. Tengok sini ha. Yang tak sebut. Tak apa, tak sebut sini. Apa dia? Oh. Okey. Solat dulu ah. 9. Solat sambung. Boleh ya? Sambung takkid maknawi. Tak susah pun yang ni.
kita habiskan taukid malam ni, insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.